Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pelajar, hari ini saya bawakan bersama tajuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional Baik, pelajar-pelajar, sejak kita mencapai kemerdekaan usaha untuk mewujudkan perpaduan, untuk mewujudkan integrasi nasional telah dilaksanakan secara konsisten dan berterusan hinggalah sampai hari ini dan usaha-usaha ini boleh kita perhatikan dari pelbagai aspek, iaitu yang pertama sekali dari segi politik, dari segi sosial, dari segi ekonomi Pelajar-pelajar, kita cuba detailkan atau perhatikan apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam bidang politik Baik, kerajaan telah menubuhkan sebuah Jabatan Perpaduan Negara dan Jabatan Perpaduan Negara ini diletak di bawah bidang kuasa Mageran dan peranannya adalah membuat satu draft, satu ideologi untuk negara iaitu yang dikenali sebagai rukun negara. Dan yang keduanya ialah kerajaan mewattakan Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969 dan majlis ini bertujuan untuk menggalakkan perkembangan ataupun melahirkan perasaan muhibah dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kemudian seterusnya kerajaan telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 29 Januari 1970 dan majlis ini bertujuan mengambil peranan mengadakan garis panduan satu garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan juga integrasi nasional antara negeri dengan wilayah. Dan selain daripada itu juga majlis ini bertujuan untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat dan seterusnya kerajaan juga mengambil langkah membentuk satu gabungan parti-parti politik yang terdiri daripada pelbagai kaum tujuannya adalah semata-mata untuk mewujudkan keharmonian dan juga mewujudkan kestabilan dalam politik selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 dan akhir sekali kerajaan telah menyelaraskan Badan Perkhidmatan Awam bagi semua negeri dan juga ini juga bertujuan untuk mewujudkan integrasi nasional. Pelajar-pelajar, kita ambil pula usaha-usaha dari aspek ekonomi Kerajaan meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia dan fokus atau tumpuannya kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum dan dengan cara memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi memperkenalkan dasar-dasar pembangunan ekonomi seperti dasar ekonomi baru dan juga dasar pembangunan nasional Tujuannya adalah untuk melahirkan kemakmuran ekonomi rakyat dan seterusnya negara. Kerajaan juga memberi tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan juga wilayah dan ini dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu dan diharapkan mampu menambahkan pendapatan rakyat serta juga secara tak langsung membasmi kemiskinan penduduk. Sebagai contohnya, mengadakan rancangan pembangunan tanah Felcra, Felda dan sebagainya. Baik, dalam bidang perindustrian dan perdagangan kerajaan telah mengambil usaha memperkenalkan satu kawasan zon perindustrian bebas contohnya zon perindustrian bebas di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan juga Pelabuhan Kelang Penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar juga diberi galakan dengan tujuannya untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan yang terbuka luas di kawasan-kawasan bandar dan peluang-peluang pekerjaan ini terbuka kepada semua kaum dan dengan ini akan dapat mempercepatkan lagi proses integrasi di negara kita. Seterusnya kerajaan juga telah melaksanakan integrasi ekonomi Integrasi ekonomi ini dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuklah di Sarawak dan juga di Sabah dan ini juga memberi peluang pekerjaan kepada semua kaum untuk bersaing dalam bidang ekonomi secara adil
Dan akhir sekali ya, pembangunan ataupun pelaksanaan dasar melalui sosial, bidang sosial. Ya, kerajaan telah mengambil usaha langkah untuk memperbaiki dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional, ya. Pengukuhan sistem pendidikan ini dapat dilaksanakan ya dalam beberapa laporan seperti laporan Rahman Talib, laporan Jawatankuasa Kabinet dan juga melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Dan sistem pendidikan kebangsaan ini diharapkan dapat mampu melahirkan rakyat yang patriotik ya dan juga mempunyai semangat cinta akan negara. Kerajaan juga telah memperkenalkan ya dasar bahasa kebangsaan ya bagi memperkasakan bahasa Melayu ya sebagai bahasa kebangsaan. Antaranya ialah dengan menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat ilmu ya, pusat pengajian tinggi dan juga memperkasa lagi peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Dan kedua-dua ini adalah mempunyai identiti bangsa yang identiti bahasa yang sama. Kerajaan juga menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan ya yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Pelajar-pelajar, selain daripada itu juga kerajaan berusaha melibatkan pelbagai kaum dalam bidang sukan ya. Bidang sukan ya merupakan satu platform ataupun satu media bagi mewujudkan semangat kekitaan ya, secara langsungnya akan mampu mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat ya, dan langkah usaha untuk memperkenalkan rukun negara ya sebagai tunjang kepada kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara Malaysia. Itu antara beberapa usaha yang dilakukan secara berterusan mantap di kalangan bagi tujuannya ialah untuk mengeratkan hubungan antara rakyat yang berbilang kaum ya. Dan dengan itu ya, kita sebagai rakyat Malaysia yang patriotik haruslah menghargai kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian kaum ya. Dan ini sudah semestinya lah dapat mampu menghasilkan kestabilan sosial, pembangunan ekonomi negara, seterusnya mewujudkan kesejahteraan dalam kalangan rakyat di negara kita. Sekian, terima kasih.